Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Minggu dan Malaysia semalam melaporkan sumber Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) mendedahkan terdapat sekelintir artis dan Insta-famous terlibat dengan sindiket pelacuran kelas atasan. Mereka dikatakan menerima bayaran antara RM20,000 hingga RM40,000 untuk satu malam bagi melayan nafsu golongan orang kenamaan. Tapi itu bukan isu baru ya. Saya rasa masyarakat tak perlu memberikan tumpuan sangat dengan isu itu. Fokus kita perlu tetap kepada isu makau scam dan judi atas talian. Isu ini lebih besar. Integriti SPRM dan polis kini dipersoalkan selepas suspek utama iaitu Goh Leong Yong atau lebih dikenali sebagai Alvin Goh, ketua kartel Loyat, dikatakan melarikan diri dengan memanjat pagar ibu pejabat SPRM di Putrajaya pada Ahad lalu. SPRM dan polis mendakwa berdasarkan rakaman kamera litar tertutup CCTV di situ. Suspek dilihat melarikan diri dengan memanjat badan dua pengawal peribadinya untuk keluar dari pagar bangunan tersebut. Namun ramai orang masih sangsi dengan penjelasan yang diberikan oleh SPRM dan polis. Mereka mendesak SPRM dan polis mendedahkan rakaman CCTV tersebut bagi membuktikan bahawa memang benar suspek meloncat pagar seperti didakwa. Namun demikian, SPRM dilaporkan enggan mendedahkan rakaman CCTV itu atas faktor keselamatan. Saya fikir tak ada masalah untuk mendedahkan rakaman CCTV itu kepada umum. Tak rasa bangunan SPRM adalah satu tempat yang sensitif untuk keselamatan negara. Bukan ingin minta tunjuk sequence dari awal pun. Kalau tunjuk gambar still image suspek sedang panjat pagar dari rakaman CCTV itu pun sudah memadai. Rakyat cuma hendak tengok betulkah suspek memanjat pagar dengan bantuan dua pengawal peribadinya dan bagaimana suspek melakukannya. Rakaman itu penting bagi menghilangkan syak wasangka dan perasaan curiga rakyat terhadap SPRM dan polis. Kes itu mempunyai kepentingan terhadap orang awam. Sekiranya rakaman CCTV itu tak didedahkan, saya bimbang masyarakat akan hilang kepercayaan terhadap SPRM dan juga polis. Dan amat menyedihkan sekiranya imej SPRM yang begitu disanjung selama ini terjejas di mata masyarakat. Lagipun sekarang banyak pendedahan atau dakwaan yang berlegar di media sosial melibatkan sindiket makau scam dan judi haram ini. Antaranya satu pendedahan yang mengejutkan oleh satu laman Facebook dalam bahasa Cina. Laman Facebook itu mendakwa 5 orang yang ditahan SPRM baru-baru ini terlibat dalam satu kumpulan penjenayah dari China yang bos besarnya dikenali sebagai Dan Chen Dawei. Kumpulan ini mengaku mempunyai wang haram yang terbanyak di Malaysia. Semua kumpulan skamer yang beroperasi di Malaysia dikatakan berada di bawah kawalan dan perlindungan kumpulan ini. Alvin Goh didakwa berperanan sebagai ketua diplomasi kumpulan tersebut, iaitu untuk berurusan dengan pihak berkuasa dan orang kenamaan. Kumpulan itu didakwa memperoleh pendapatan sekurang-kurangnya RM100 juta sebulan hasil aktiviti penipuan, judi haram, dadah, pengubuhan wang haram dan pelacuran. Sebanyak 20% daripada hasil tersebut diberikan kepada pihak berkuasa dan ahli politik untuk melindungi kegiatan mereka. Kumpulan itu juga didakwa banyak melabur dalam penerbitan filem tempatan, perniagaan usahawan selebriti dan pelbagai perniagaan lain untuk mencuci wang haram. Mereka juga dikatakan membeli sebuah kelab hiburan di ibu kota pada harga RM35 juta sebagai markas jenayah mereka. Sementara itu, pengacara televisyen Isha Toh, itu antara individu yang lantang bersuara dalam isu ini, berkongsi satu screenshot daripada seorang ahli politik dan juga blogger terkenal mendakwa kumpulan penjenayah itu memberikan dana politik jutaan ringgit pada pihak tertentu semasa pilihan raya negeri Sabah baru-baru ini. Syah turut berkongsi satu teks perbualan dengan seseorang yang mendakwa kes tersebut akan senyap nanti kerana seseorang telah masuk campur. Individu berkenaan mendakwa SPRM sebenarnya mahu memburu jerung, bukan ikan bilis yang ditahan sebelum ini. Tapi SPRM kini sudah tersangkut dan diarahkan untuk menutup siasatan. Ini kerana kes tersebut dikatakan melibatkan ramai nama besar. Dalam perkembangan sama, seorang pengguna Facebook bernama Said Razif
mendakwa orang politik dari parti tertentu menerima wang daripada sedikit perjudian haram untuk dicuci. Korang boleh dengar sendiri apa Syed Azif kata. Saya tak mahu ulas dan kongsi video tersebut sebab ia melibatkan nama-nama orang tertentu. Bagi saya, ini merupakan satu dakwaan yang sangat serius sebab ia bukan sahaja melibatkan integriti pihak berkuasa dan ahli-ahli politik, tapi juga soal keselamatan rakyat. Mungkin ada antara kita yang mempertikaikan apabila ada pihak mempersoalkan integriti pihak berkuasa dalam isu ini. Tapi saya fikir sebagai pembayar cukai, rakyat berhak bertanya sebab isu ini ada kepentingan awam. Apapun kita tunggu pendedahan yang akan dibuat oleh pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Bukit Aman berhubung kes itu pada Rabu ini. Saya minta maaf kalau ada yang merasa tak senang atau terguris dengan kata-kata saya ini. Tapi saya cuma berkongsi apa yang sedang berlaku sekarang. Apa yang sedang kecoh sekarang. Isu ini bagi saya penting bagi kita sebab ia melibatkan integriti pihak berkuasa dan juga ahli politik. Sebab kita pilih mereka ni sebagai wakil rakyat untuk menjaga, menguruskan negara, jaga kita bukan untuk terlibat dengan penjenayah ini. Kalau anda ada sebarang pandangan, boleh kongsikan di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum dan salam sejahtera.